Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Selepas Muhyiddin kalah saman fitnah dan diarahkan oleh mahkamah untuk membayar 1.35 juta terhadap Lim Guang Eng, bakal menyusul ialah dan bakal kalah dalam saman fitnah ialah Ustazah dan juga sebagai ahli parlimen kepala batas daripada Parti PAS. Jadi kita harapkan seperti mana mahkamah arahkan Muhyiddin membayar 1.35 juta, kita harapkan juga Mastura Ustazah PAS yang menfitnah kononnya Lim Guang Eng lah, Lim Kit Siang lah ada kaitan saudara ya kepada pengasas parti Komunis Malaya. Ya, jadi kita harapkan kalau di antara mereka ini 3 saman 1 juta ya menjadi 3 juta. Jadi sahabat semua, dalam pada itu saya ingin membawakan Anda untuk mendengar satu sidang media ketika dan selepas Muhyiddin dijatuhkan hukuman kerana menfitnah Lim Guang Eng. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Muhyiddin Yassin, dan selepas mendengar semua keterangan dan juga hujahan-hujahan daripada pihak-pihak, mahkamah telah membuat keputusan seperti berikut. Saya terus kepada relief saja, dan lepas tu berkenaan apa brief grounds mungkin YB akan boleh terangkan. Okey, untuk general damages, kerana dalam kes ini ada 3 statement, so setiap statement telah di award 350,000, so kali 3. Dan aggravated damages, that means ganti rugi apa tu, teruk 150,000, dan exemplary, kerana dalam kes ini mahkamah telah mendapati bahawa kelakuan Tan Sri Muhyiddin memang tidak patut, telah mengawardkan 150,000, dan relief lain seperti retraction, that means kena tarik balik semua kenyataan-kenyataan tersebut yang telah disiarkan di media, social media, injunksi dan juga kos sebanyak 50,000. So berkenaan dengan detail lain mungkin YB akan boleh jelaskan. Actually it's a vindication day for Tan Sri YB Lim. Okay. Dalam kes ini, sebagaimana media mungkin sudah sedia maklum, 3 kenyataan fitnah tersebut telah dikeluarkan sejurus selepas Tan Sri Muhyiddin keluar daripada SPRM memberi statement, dan hari kemudian dia dituduh, right? So dan dalam kes ini Tan Sri telah mengatakan bahawa YB Lim adalah pihak yang bertanggungjawab yang telah menarik balik tax exemption yang telah diberikan kononnya kepada Yayasan Abu Khari. Dan dalam segmen tersebut juga sengaja dikatakan bahawa Yayasan Abu Khari ini adalah satu yayasan yang Melayu yang terlibat dalam kerja-kerja charitable organisation and so on. So YB Lim telah memfailkan tindakan fitnah terhadap Tan Sri Muhyiddin. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan saya yang menguruskan kes ini, kes Saman Malu yang saya telah failkan kepada mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya juga bersyukur ke atas keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, di mana penghakiman beliau telah pun dibaca dalam mahkamah pada pagi ini, yang telah menyatakan dengan jelas bahawa apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin terhadap saya adalah palsu dan tidak berasas, dan malah adalah sesuatu kenyataan yang amat harmful, berbahaya, dangerous, yang amat merugikan dan juga boleh disebut mencederakan dalam sebuah masyarakat majmuk Nabi bilang kaum. Seperti yang dimaklumkan oleh semua
bahawa kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin adalah sebaik saja beliau keluar daripada Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya dan ditahan atas tuduhan rasuah, di mana beliau telah pun membuat kenyataan bahawa ia berkaitan dengan kes di mana saya sebagai Menteri Kewangan telah membatalkan pengecualian cukai yang telah pun diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari sebelum ini. Dan dia menyatakan bahawa Yayasan Al-Bukhari memang adalah satu pertubuhan amal. Alright guys, so itu dia sedikit pencerahan ya berkaitan dengan saman fitnah yang telah pun dimenangi oleh Lim Guang Eng. Tahniah kita ucapkan. Dan sekali lagi sahabat semua, mungkin ada di antara anda yang lupa berkaitan dengan saman fitnah Lim Guang Eng, Lim Kit Siang dan juga Teresa Kok terhadap seorang ustazah dan juga ahli parlimen kepala batas daripada Parti PAS. Jadi sekali lagi saya ingin memperingatkan anda kerana kes ini masih berjalan sebenarnya. Ya, mungkin ramai di antara anda yang sudah lupa. Jadi saya boleh katakan mungkin ini antara satu lagi saman fitnah bakal memberikan kemenangan ya kepada Lim Guang Eng dan juga Lim Kit Siang, termasuk juga Teresa Kok, kerana mereka ini antara individu-individu yang difitnah oleh ustazah dan juga ahli parlimen kepala batas daripada Parti PAS. Jadi Siti Mastura telah pun diarah fail pembelaan saman 3 pemimpin DAP. Jadi ini berita pada tahun 2023 lah ya, Disember 16 apabila ada prima facie, maksudnya fitnah, saman fitnah ini akan dibicarakan. Perbicaraan sudah berlangsung sebenarnya. Sekarang ini menunggu untuk tempo-tempo yang masa-masa perbicaraan yang akan diadakan. Kita akan update daripada masa ke semasa. Namun saya ingin memberikan sedikit pencerahan yang berkaitan dengan saman fitnah ini supaya anda tahu bahawa inilah seorang lagi ahli parlimen, ya, pemimpin daripada Parti PAS, bergelar ustazah pula tu, ya, Muslimah PAS, yang bakal menerima mungkin diarahkan oleh mahkamah membayar sebanyak 3 juta, 5 juta, kita tak pasti, mungkin antara itulah ya. Jadi Mahkamah Tinggi di Georgetown hari ini memerintahkan ahli parlimen kepala batas iaitu Siti Mastura Muhammad menjawab tuntutan saman 3 pemimpin DAP terhadapnya sebelum atau pada 11 Januari tahun depan. Maksudnya tahun ini ya, awal Januari. Saya cuma membacakan supaya kita refresh ya dengan saman fitnah ini. Yaitu pada 27 November lalu pengurusi DAP Lim Guang Eng dan bapanya Lim Kit Siang serta ahli parlimen seputih Teresa Kok memfailkan saman secara berasingan terhadap Siti Mastura berhubung ucapannya pada ceramah Majlis Himpunan Muslimat dan Amirah Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman pada satu pilihan raya sebelum ini. Jadi Peguam Datuk SN Nair yang mewakili tiga plaintiff itu ketika dihubungi pemberita berkata, penolong kanan pendaftar Tunku Intan Nadia Tunku Muhammad Nazarin memerintahkan sedemikian pada prosiding pengurusan kes secara e-review. Jadi beliau berkata mahkamah turut mengarahkan anak guamnya memfailkan jawapan kepada pembelaan sebelum atau pada 26 Januari ya awal tahun ini. Jadi katanya lagi mahkamah kemudian menetapkan pengurusan kes lanjut pada 9 Februari dan ketiga plaintiff itu turut diwakili Peguam Jayden Pun Wai Ken dan Wong Gujin, manakala Peguam Muhammad Hakim Faharmi Hasan mewakili Siti Mastura selaku defendant. Dalam writ saman dan penyataan tuntutan, ketiga plaintiff itu mendakwa Siti Mastura mengeluarkan kenyataan mendakwa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis Melaya dan ketuanya Chim Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura mendiang Lee Kuan Yew. Plaintiff mendakwa bahawa dalam ceramah 4 November lalu defendant membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada mereka, iaitu mereka didakwa mempunyai hubungan dengan PKM, menyokong dan mengamal serta menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara. Ketiga ahli politik DAP itu mendakwa bahawa dakwaan defendant adalah tidak berasas, palsu dan berniat sejahat kerana sengaja mengaitkan mereka dengan PKM dan Chim Peng. Kesemua plaintiff itu mendakwa tindakan defendant jelas sekali didorong tipu muslihat untuk mendapatkan publicity bagi
menaikkan imej parti politik defendant. Dari sehubungan itu mereka menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan serta perintah injaksis untuk menghalang defendant daripada terus menerbitkan kenyataan yang sama. Jadi itu antara saman ya yang diajukan kepada ustazah ataupun muslimah daripada parti PAS ini, iaitu Mastura, yang telah membuat satu kenyataan yang berbau fitnah. Dan untuk pengetahuan sahabat semua, beberapa kali perbicaraan telah pun dilakukan bulan Mei kalau saya tidak silap, beberapa bulan lalu, dan sekarang ini sedang berlangsung. Dan seperti mana yang saya katakan, besarlah kemungkinan ya bahwa ahli parlimen Pasir kepala batas ini, ustazah daripada PAS ini, muslimah pemimpin PAS ini bakal menerima nasib yang sama seperti Muhyiddin Yassin. Kerana kita tahu acap kali sebenarnya perkara ini telah pun dinafikan dan telah terbukti bahwa Lim Guang Engka, Lim Kit Siangkat, Reza Koka ini memang terbukti tidak mempunyai kaitan dengan Parti Komunis ataupun Cempeng seperti mana dakwaan yang dibuat oleh ustazah daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita tunggu dan lihat, kita akan update daripada masa ke semasa berkaitan dengan saman fitnah ke atas ustazah muslimah daripada parti PAS dan juga seorang ahli parlimen di kepala batas. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Adakah Siti Mastura ini bakal menerima nasib yang sama seperti Abakau yang menfitnah Lim Guang Eng? Anda boleh berikan komen atau pandangan anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.